Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Muhammad Ashraf bin Nurizan, pelajar di PPPI USIM Kohort 6. Untuk video kali ini, saya akan mempersembahkan video persediaan berkaitan subjek psikologi EEA 7022. Motivasi. Istilah ini bermaksud penggerak kepada kemahuan untuk berjaya atau keinginan untuk mencapai sesuatu kejayaan. Kita boleh melihatnya dari dua sudut. Insan A memasuki universiti bertujuan untuk menambah ilmu buat dirinya, manakala insan B pula memasuki universiti hanya kerana ingin dipandang tinggi dan berkeinginan kerjaya yang bergaji lumayan. Oleh itu, wujudlah dua jenis motivasi, iaitu intrinsik dan ekstrinsik, yang mana motivasi dalam diri insan A didorong oleh faktor dalaman dan motivasi insan B didorong oleh faktor luaran. Melalui pembacaan saya, terdapat 3 teori motivasi daripada 3 tokoh barat. Antaranya ialah teori Maslow yang menceritakan hierarki 5 keperluan manusia yang terdiri daripada fisiologi, iaitu berkaitan keperluan asas seperti makanan, keselamatan, sosial, penghargaan dan juga diri sendiri. Diri sendiri merupakan keperluan yang utama bagi setiap insan. Thorndike dan Skinner pula mempelopori teori pelaziman operan menerusi eksperimen cuba ralat, iaitu Thorndike Puzzle Box dan Skinner Box yang diuji ke atas seekor kucing dan tikus masing-masing. Berdasarkan pelaziman operan, kita boleh simpulkan bahawa terdapat 4 pendekatan dalam memotivasikan murid dalam PDP, iaitu penetapan matlamat, ganjaran, ambil berat dan penglibatan murid. Justeru, motivasi seorang murid yang didorong oleh faktor yang berbeza mampu mengubah tingkah lakunya menerusi rangsangan dan gerak balas yang memberi kesan ke atasnya, dan ia amat sejajar dengan teori behavioris. Kreativiti. Apabila disebut akan soal kreativiti, kita seringkali mengaitkannya dengan kesenian dalam lukisan. Namun aspek ini tidak terkungkung pada bidang itu sahaja, malah terdapat juga dari aspek pemikiran. Jadi, apa yang diartikan dengan pemikiran? Menurut John Arul Phillips, beliau mendefinisikan pemikiran kepada proses mental yang memerlukan pengetahuan melibatkan pengolahan kemahiran-kemahiran mental ke arah penyelesaian tingkah laku yang dihasilkan. Jika kita mengamatinya lebih mendalam, teori kognitif sangat mendominasi aspek ini, yang mana ilmu sedia ada seseorang diperlukan bagi proses penaklukan oleh fikiran mereka. Antara usul yang diketengahkan berkaitan pemikiran ialah pemikiran kritis, dan ia berperanan dalam melatih murid mengeluarkan idea dan buah fikiran sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa disuap sepenuhnya oleh guru, selain mempertingkat analisis dan efikasi kendiri. Ciri-ciri pemikiran kritis ialah seperti membanding beza, mengkategori atau menerangkan sebab, membuat turutan dan meramal atau merumus. Pemikiran kreatif pula bertindak sebagai pelengkap pemikiran kritis, yang mana ia melibatkan pembentukan sesuatu yang baru atau asal. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia menyelaraskan aras-aras soalan dan kandungan kurikulum PDP di sekolah berpandukan 6 aras kognitif taksonomi Bloom. Pengurusan bilik darjah. Guru ibarat pemandu dalam PDP. Jika keadaan kelas tak dapat dikawal, maka murid akan hilang arah tujuan pembelajaran. Pengurusan bilik darjah juga bermatlamat untuk mewujudkan suasana PDP yang kondusif dengan masa yang efektif agar murid dapat memproses input pembelajaran dengan lancar. Pendidikan di Malaysia mengutamakan PAK 21, yang mana murid aktif dalam proses PDP dan guru bertindak sebagai fasilitator. Pembelajaran abad ke-21 juga sangat berkesan berbanding pembelajaran tradisional, di mana hanya guru sahaja yang bersyarah dan murid hanya mendengar, melihat dan melakukan apa yang disuruh tanpa berfikir. Walau bagaimanapun, pembelajaran berpusatkan murid
mungkin mengundang hilang kawalan dalam kalangan murid dalam menumpukan perhatian akibat keseronokan mereka dalam melakukan aktiviti bersama-sama rakan. Oleh sebab itu, guru perlu menguasai beberapa teknik seperti merancang, mengawal dan melaksanakan aktiviti dalam bilik darjah. Dengan ini, guru dapat melatih diri agar lebih profesional dalam menguruskan bilik darjah. Antara ciri-ciri bilik darjah yang berkesan ialah sikap guru yang adil, suasana demokratik, silaturahim yang kuat, kekemasan dan keceriaan, guru sebagai role model dan komunikasi yang efektif. Komunikasi bilik darjah. Komunikasi guru dalam PDP juga memainkan peranan penting dalam penyampaian pelajaran. Komunikasi boleh jadi dalam bentuk lisan atau bukan lisan. Terdapat 4 model komunikasi yang saya pelajari dalam aplikasi psikologi dalam pendidikan. Yang pertama ialah model Shannon dan Weaver. Model ini berteraskan penghasilan mesej melalui suara yang bermula daripada sumber maklumat yang disimpan dalam ingatan guru. Model Scrum pula ada 3 versi dan ia lebih menekankan interaksi antara dua individu. Dalam rajah ini, guru bertindak sebagai penghantar mesej melalui proses input, kemudian diterima oleh murid melalui proses decode. Apabila murid menerima mesej dan memahaminya, mereka akan memaklum balas melalui proses encode pula dan guru menerimanya secara mendekod dan proses ini berterusan dalam kitaran. Namun, proses penyampaian mesej atau signal bakal terganggu disebabkan faktor luaran seperti bunyi bising, kekurangan pengalaman guru, kepimpinan guru yang autokratik dan bilangan pelajar yang terlalu ramai. Justifikasinya, model ini mempunyai 4 rukun, iaitu penyampai dan penerima, proses encode dan decode, mesej atau signal, dan medan pengalaman. Kesimpulannya, komunikasi dan interaksi saling bergantung dalam mewujudkan suasana kelas yang harmonis, membina minat dalam kalangan murid agar aktif belajar dan mengeratkan silaturahim antara mereka dengan guru supaya maklum balas antara dua pihak dapat dicapai. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.